Alhamdulillah. Semoga dirahmati Allah sekalian ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah lebih khair ya. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Kak Ros yang sudi jadi tuan rumah untuk ubah angin pada pagi ni. Dapat angin bukit sikit hari ni ya. Semoga berikan kita kekuatan untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Hadis dalam sebelum ni kita bincang dua hadis. Yang pertama dalam Kitabul Adab kan. Kali ni kita akan bincang lagi dua hadis insya-Allah. Dan masih ada kaitan dengan adab dengan ibu bapa ya. Ingat lagi tak apa beza antara al-walidain dengan al-abawain? Bagi yang hampir hari itulah 2 minggu lepas. Tak ada. Kak Ros dengan Anis je lah yang ada. Ada ibu? Tak ada. Salam Kak Siti. Jumpa ni. Oh, nak Kak Siti pun Kak Siti tak ada juga 2 minggu lepas kan? Okay, Kak Ros ada lagi? Dia ada kan? Kak Ros ada. Terus jawab kat dia. Apa beza antara al-walidain dengan al-abawain? Waalaikumsalam. Ada dalam Quran dia ada istilah dia al-walidain, al-abawain. Al-abawain. Macam mana ni? Yang walidain tu yang mengandung, yang kandung kan? Abawain tu yang penjaga. Okey, satu okey. Al-abawain tak semestinya yang melahirkan. Okey, ada satu lagi. Yang melindungi al-abawain. Betul. Maknanya kalau kita sebut walid dengan walidah, walid ayah kandung, walidah ibu kandung. Kalau abun dengan ummun, abun tak semestinya bapa kandung. Boleh jadi pakcik, boleh jadi datuk, boleh jadi tok saudara, boleh jadi bapa angkat, boleh jadi guru, boleh jadi penjaga, sebagainya kan. Termasuk ummun. Tapi ada satu lagi beza menurut Al-Quran. Kan Quran sebut wa biwalidayhi husna. Minta maaf. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Walidain. Kemudiannya ada abawain kan, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. So apa beza antara al-walidain dengan al-abawain menurut Al-Quran? Saya tak yang ni. Okay. Nampak Anis dengan Kak Ros lah. Boleh jawab. Saya tulis dia beza dia dalam Quran. Puan-puan sekalian, al-abawain, al-walidain. Kalau kita sebut al-abawain, kita lebih teringatkan siapa? Ayah ke mak? Ayah. Sebabnya? Sebab kata abun ni. Asasnya abun. Kalau kita sebut al-walidain, kita lebih ingat pada siapa? Mak ke ayah? Ibu. Kenapa? Walidah. Walid pun ayah. Walid ayah. Yang melahirkan. Sebab ada kata walada. Walada tu lahir. Walada tu lahir. So yang bila sebut lahir, siapa yang lebih kita ingat? Ibu lah kan. So yang ni kita akan lebih ingat pada ibu. Yang ni kita lebih ingat pada bapa ya. Sebab kalau dalam Quran sebut dia al-abawain, ia lebih fokus kepada isu harta pusaka dan isu pendidikan. Kalau sebut al-walidain, dia umum. Makna buat baik, mesti buat baik kepada ibu bapa. Dan disebutkan al-walidain, tumpuan diberikan kepada ibu. Kan ingat surah Luqman tu disebut wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa karhan wa wada'athu kurhan. Bisa kan? Alhamdulillah. Saya duk fikir ada ke makanan kat ayah ini. Tak rindu juga nak makan tu. Jazakumullah khairan. Kami wasiatkan agar buat baik pada ibu bapa, kerana ibu tu telah mengandungkannya dalam keadaan susah payah kan. So bila sebut perkataan al-walidain, ingatan kita lebih tertumpah kepada ibu. Al-abawain lebih kepada bapa ya. Baik. Pun kita ada bincangkan dalam
Saya ulang balik, terutamanya bagi yang tak hadir. Dalam membahaskan siapa yang patut kita berikan berbudi antara ibu dengan bapa. Okey, apa jawapannya selain daripada 3 orang? Ibu tak ada jawab bapa. Kak Niza seorang je yang lepas bersuruh hati ayah. Jadi kita sekadar kongsi ringkas je. Jawapannya ialah sama. Antara ibu dan bapa ni sama. Tak ada lebih, tak ada kurang ya. Dia konsep dia keadilan ni i'ta'u kullu haqqin kullu zi haqqin haqqahu. Berikan setiap orang yang ada hak dia. Maknanya ayah ada hak, tunaikan. Mak pun ada hak dia, tunaikan. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Cuma dalam kes ibu, kita lebihkan dia dalam bab berlembut, tolong dari sudut fizikal, menjaga emosi, perasaan tu lebih pada ibu. Sebab bapa dia tak apa dari sudut fizikal dan perasaan tu, dia lain sikit. Tetapi sebenarnya sama je. Dalam berbuat baik ni pada ibu dan bapa sama je. Cuma ihsan tu, belas tu lebih kepada ibu. Tapi dari sudut ketaatan, perbincangan hidup kita sama. Pun kita bincangkan, kalaulah seorang lelaki dah berkahwin, mana diutamakan, ibu ke isteri? Kalau isteri dah berkahwin, mana diutamakan, ibu bapa ke suami? So apa jawapannya? Suami ke ibu bapa? Suami. Semua jawab suami kan. Yang lepas je ada tak, yang Ibu bapa pun penting juga Ustaz. ibu bapa penting juga, tapi mana lebih penting, ibu bapa ke suami? Tak terjawab dah. Ada makan sendiri lah. Okey. Jawabnya ialah sama jugalah. Ta'u kullu zi haqqin haqqahu. Suami ada hak, isteri ada hak, dan ibu bapa pun ada hak. So dia tak ada lebih, tak ada kurang. Dalam satu bab mungkin suami dia lebihkan, iaitu dalam bab nak balik raya mana tahun ni kan. Dia tak boleh lebihkan mak ayah, dia kena perbincang dengan suami isteri. Tapi dalam beberapa bab, ibu ayah tetap ada keutamaan dia. Cuma dalam bab kehidupan ni mungkin lebih banyak suami dan isteri kan. Baik. Suami pun walaupun dia taat pada ibu lebih pada isteri, dan dia mesti ihsan kepada ibu lebih pada isteri, tak semestinya dia pun dengar kata ibu dalam semua perkara. Tak. Ini semua perbincangan. So hadis ini yang paling tepat. Berikan setiap orang yang ada hak dia. Suami ada hak, isteri ada hak, anak-anak ada hak, ibu ayah pun ada hak. So mesti diadili dengan sebaik-baiknya ya. Baik. Jadi hari ini berkenaan dengan ibu bapa ni, Imam Bukhari pun dia buat satu bab. Cuba kita tengok hadis tu. Baca dalam kurungan bawah sekali bab terjemahan tu kan. Bab terjemahan tu Kitabul Bukhari, Al-Bukhari yang pendek tu. Bukan yang panjang tu, kerana balik. Itu. Okey, tengok terjemahan dia. Terjemahan tu dan tengok ujung sekali yang Bukhari dan dalam kurungan. Terjemahan hadis Al-Bukhari Kitabul Adab bab la yujahid illa bi iznil abawain. Bab tidak boleh berjihad melainkan dengan izin ibu bapa. Ya. Baik. Siapa nak volunteer baca hadis? Dah lama tak jumpa ibu yang saya kata muka macam Dr. Syarifah Hayati. Ingat. Baik, ada saya ingat kita pernah buat kelas kali kawan ibu kan? Pernah tak kita buat kelas kali? Ada. Ibu nama apa? Syarifah Syarifah? Bukan Syarifah, itu Syarifah Hayati. Apa nama ibu? Ingat. Kak Syirah sebut Ajasiyah tu. Baik. Apa nama? Siapa nak volunteer baca hadis? Baca Jawi ke Rumi Ustaz? Kalau baca tu terjemahan namanya. Kita nak baca hadis tu. Alah, sama tu baca Quran je. Kak Ain tak dapat nota. Tak baca dalam tu.
Mulalah kata spek mata tak bawa nak. Elok-elok je tu tengok. Okey, sila. Okey. Bismillah. Haddatsana Haddatsana Musaddadun Haddatsana Yahya an Sufyana wa Syu'bata qala haddatsana Habibun qala. Kalau hak tu sebab apa Ustaz? hak tu dia sebenarnya ringkasan kepada tahwilul isnad. Tahwilul isnad. Dia ringkas dia buat hak. Macam kita lah yang tu ringkasnya YG kan. Jadi nak sebut apa Ustaz? Tahwilul isnad. Payahnya tak apalah hak je. Ha? Wa haddatsana Muhammadu bin Katsirin akhbarana Dia sebenarnya kena ada qala akhbarana. Sini kolan. Dia sebab dia buang perkataan qala tapi dibaca qal. Qala akhbarana Sufyanu an Habibin an Abil Abbasi an Abdillah ibni Amrin qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. mujahidu qala laka abawani Semua dah. Qala laka abawan. Berarti dia dah. Qala laka abawan. Abawani. Okey. Dia sebenarnya dia ada tanda soal. Laka abawan. Dia tanya. Qala laka abawan qala na'am qala fa fi ima fajahid. Okey. Boleh Ibu Aziah tolong baca terjemahan ni? Sebenarnya seseorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, Sallallahu alaihi wasallam. saya ingin berjihad. Lalu dia bertanya, adakah kamu memiliki ibu bapa? Beliau menjawab, ya. Nabi menjelaskan, pada kedua mereka ada jihadnya. Okey. Jadi hari ni kita, sebelum kita tengok hadis ni, cuba kita tengok dua benda dulu. Tak apalah yang pasal sanad tu tak apalah, tak pening lah. Iaitu nama yang hujung sekali tu, nama perawi hadis yang terakhir, iaitu Abdillah bin Amrin. Jumpa tak? Baris kedua tu. An Abdillah ibni Amrin. Ada Abdillah. Ada? Jadi nama apa Ustaz? Ha? Kan ada banyak-banyak nama-nama tu kan? Dan ni nama-nama perawi hadis. Kira yang Abdillah bin Amrin ni Tabi'in, dia yang yang dengar. dia yang bawa hadis tu. Dia Abdullah bin Amr, sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang macam tu haddatsana Musaddad tu artinya guru kami, kata Bukhari lah. Bukhari sebut guru kami Musaddad bawa hadis ini kepada kami. Guru kami tu dengar daripada guru dia Yahya ambil daripada Sufyan dan Syu'bah. Gitulah cerita dia. Tak apalah itu biarkan. Cuma saya nak terangkan sedikit daripada Abdullah bin Amrin. Abdullah bin Amrin tu sahabat Nabi. Ya. Ni dia dalam belajar hadis kita kena belajar juga sahabat Nabi. Ini kelas hadis kan. Okey. Sahabat Nabi ni ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin dia ada ni bin Amrin tadi. So kalau Abdullah bin Umar ni bin apa? Boleh sambung tak? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Cucu dia ni, maknanya dia ni anak Sayyidina Umar lah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tapi yang ni bukan Umar, dia Ammar. Okey. Gini cerita ni. Sebenarnya ejaan ni, ejaan yang kedua ni pun tak ada waw sebenarnya. Kedua-duanya dia eja begini asalnya. Tapi kalau kedua-duanya dia eja macam ni, macam mana kita nak tahu beza antara kawan ni? Macam mana kita baca baris? Satu Umar, satu Ammar. Satu tu okey gini. Umaru. Satu lagi namanya Ammar. So kerana payah kita nak membezakan antara Umar dengan Ammar, maka bagi membezakannya diletakkan waw di belakang.
So bila orang tahu ada waw belakangnya, maka dibaca Amar. Tapi habis baca Amrin tadi, Amrin tu dia baris mengikut konteks tata bahasa Arab. Tak payah terpenilah ya. Nanti tak cerita macam mana pula jadi macam tu. Dan sekarang ni tak belajar kita. Tapi ini Omar, yang ni Amar. Bagi membezakannya, maka letaklah waw di belakang. Nampak Baik. Nama sahabat Nabi ni Abdullah bin Amr bin Al-As. Orang Arab dulu suka meletakkan nama Al-As. Sedangkan Nabi SAW ibu melarang kita meletakkan nama Asia. Nama Asia kan? Asia. Ibu tahu Nabi larang letak nama Asia. Sebab mengandungi maksud yang tak elok. Tapi jangan suspend dulu. Takkan saya nak mengatakan depan depan mustahil. Yang Nabi larang tu Asia. Okey, yang ibu punya nama ejak macam mana? Macam tu. Asia ataupun Asia. Tapi kita pilih yang ni lah. Asia. Nama-nama isteri Firaun tu kan, yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Yang Nabi larangnya Asia ataupun Asi. Kalau lelaki Asi, kalau perempuan Asia. So tapi orang Arab dia suka letak nama Al-As. Asia ni artinya penderhaka, orang yang melakukan maksiat ataupun penderhaka. So kita kena faham gini, perkataan As juga membawa maksud yang lain selain daripada maksiat. As juga bermaksud tunas pokok. Sebab orang Arab ni dia suka letak nama apa yang ada sekeliling dia, nama haiwan, nama batu, nama pokok, gitu. So Al-As ni nama pokok ke apa? Seingat saya lah nama tunas pokok. So maksudnya begitu. Tapi orang lebih familiar nama Al-As sebagai pelaku maksiat. Jarang orang tahu nama Al-As sebagai tunas pokok. Hampir-hampir orang tak tahu. Melainkan orang Arab dulu-dulu dah tahulah Al-As ni tunas pokok. Orang Arab sekarang pun tahu. Tapi biasanya orang tahu Al-As sebagai pelaku maksiat. So Nabi tak berkenan dengan nama tu, kerana lebih difahami sebagai penderhaka tadi kan. Okey, baik. Okey, satu. Perkataan yang kedua yang kita nak tahu ialah jahada. Dia asal kata jahada. Tengok hadis yang hujung sekali tu, fafihima fajahid. Fajahid, ada jihad dia. Okey. Daripada perkataan jahada ni dia terbit 3 perkataan yang sangat penting. Okey, siapa yang boleh bagi tahu apa 3 perkataan yang penting yang terbit daripada huruf jim, ha dan dal? Satu, jihad. Yang kedua, sama kat Siti. Sama. Mujahid. Jahil. Tak dia kena huruf ni. Kak Ain. Kak Ain nak tambah itu? Cik aja tak boleh. Putri. Mujahadah. Biasa kan dengan mujahadah kan? Mujahadatun nafs. Satu lagi apa? Ijtihad. Okey, daripada huruf ini terbit 3 perkataan yang penting dalam kehidupan kita. Jihad, mujahadah. Mujahadah biasanya merujuk kepada lawan nafsu kan? Tapi tak semesti lawan nafsu sahaja, apa-apalah. Mujahadah. Dan satu lagi ijtihad. Ijtihad ni kesungguhan untuk memahami sesuatu perkara, hukum hakam dan sebagainya. Baik. Perkataan jahadah ni bererti bazlul juhdi fi i'la'i kalimatillah, mengerahkan segala upaya untuk menegakkan kalimah Allah. Itulah namanya jihad. Mengerahkan segala upaya untuk menegakkan agama Allah. Tak kira sama ada menyebarkan ilmu, menegakkan sistem kewangan yang betul, menegakkan sistem takbiran yang betul, memastikan alam ini bersih. Itu semuanya jihad. Asalkan niatnya menegakkan kalimah Allah ataupun menegakkan agama Islam lah. Agama Islam kan agama sukakan kebersihan. So orang yang berjuang menjaga kebersihan sungai sebagai contoh, itulah jihad. Mengerahkan segala upaya untuk menegakkan kalimah Allah atau menegakkan kebenaran. Baik. Jadi cerita dia ada hadis yang lain tu. Ada sahabat Nabi tu dia hijrah dengan Nabi SAW.
Kemudiannya dia pun jumpalah dengan Nabi. Cuba lihat nombor 2 tu, poin nombor 2 tu kan. So dia jumpa dengan Nabi, dia minta izin untuk berjihad. Berjihad tu artinya pergi berperang. Bukan berjihad, saya nak minta jihad tu artinya pergi tuntut ilmu, tak. Dia nak pergi berperang. Baik, perang masa tu berlaku di luar Madinah. Maka kata Nabi, Nabi tanya, kamu ada mak ayah ke? Dia kata ada. Nabi sebut, irji' fasta'zinhuma. Kamu balik ke rumah, minta izin dulu. Fa'in azina laka. Jika mereka izinkan, so kamu boleh terlibat. Wa illa, jika mereka tak izinkan, fabirrahuma, maka hendaklah kamu berbuat baik kepada mereka. So, lama pembincangan tentang hadis ini. Okay, saya pandang dulu. Ya, saya perlu terus itu ke ataupun tak apalah, saya cerita umum terus lah nanti tak tahu sendirilah poin tu. Satunya, apa hukum berbuat baik kepada ibu bapa? Hukum al-bir. Wajib apa? Dah ada satu lagi. Wajib apa? Wajib terbahagi kepada berapa? Si pening kan? Tapi saya tukar sikit je soalan ni. Fardu terbahagi kepada apa? Baru boleh jawab. Dia sebut wajib tadi apa? Tapi bila tukar fardu je, tahu dah. Fardu kifayah, fardu ain. Wajib bersama, fardu dengan wajib tu benda sama. Wajib ain dengan wajib kifayah. Bukankah ain wajib ain dengan wajib kifayah ataupun wajib adal kifayah. Al-wajibun alal ain, al-wajibun alal kifai. Okey, apa maksud wajib ain? Mesti wajib buat. Kalau tak buat berdosa. Sama juga kan ni. Wajib Untuk diri sendiri wajib. Wajib untuk diri sendiri tak tepat. Ada hina yang Kak Ain sebut, yang Bazia sebut tu ada. Patut didahulukan, diutamakan. Jauh juga. Tak, beleka kawasan tu jugalah. Cuma tak kena lah, tak ada ending lagi. Wajib alal ain berarti wajib ke atas setiap orang. Ain tu maknanya merujuk kepada setiap orang. Baik. Tapi kalau wajib alal kifai berarti Seorang je buat. Dalam satu kumpulan. artinya begini kita semua kena buat. Tapi kalau dah ada yang buat, kita terlepas. Bukan kita berlepas diri dari awal lagi. Tak apalah dah ada orang buat. Bukan. Kita semua berusaha untuk buat. Tapi kalau dah ada orang buat, terlepas. Apalagi kalau kita tidak ada keupayaan untuk melakukannya. Apa contoh wajib alal kifayah yang kita tak ada kemampuan untuk buat? Solat jenazah. Tapi kita mampu buat. Mandi Kita jenazah. kita ada hal lain. Okey. Itu secara teknikal lah Kak Ain sebut kalau ada hal lain. Setuju? Kalau ada hal lain, tak wajiblah kat atas kita. Tapi orang lain kena mandi jenazah. Bukan semua orang pandai mandi jenazah kan? Ada yang mabuk. Tengok jenazah pun tak boleh. Mami, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya. Mami dah sendiri? Ya. Sana. Mami nak duduk atas kursi ke? Kena bagi mami di atas kerusi. Duduk atas kerusi tak apa. Ini ada. Siapa nak ambil kerusi saya pun boleh ni. Tak ada harga je. Baik. Mana tadi wajib alal kifayah lagi contoh apa? Belajar ilmu kedoktoran. Bolehkah kita semua belajar ilmu kedoktoran? Boleh kan? Nak pegang katak pun tak berani. Nak jadi doktor. Minta maaf lah kita katakan kan. Sekarang pun geng-geng doktor dah mula bergerak ke Sabah kan untuk operasi COVID ni. Masya Allah, hebat sangat. Baik. Hukum jihad apa dia? Ini hukum
buat baik pada ibu bapa. Sekarang ni kita pergi hukum jihad pula. Sebab sekarang ni cerita dia, Nabi kata balik dulu. Kalau mak ayah izin jihad, join. Tapi kalau mak ayah tak bagi jihad, buat baik pada mereka. So kita pun tak tahu kenapa Nabi suruh buat baik pada ibu bapa, sedangkan jihad kan benda yang besar. So nak tahu hukum dulu. Apa hukum jihad? Wajib. Wajib. Harus. Yang ni wajib alal ain kan? So hukum jihad ni wajib alal ain ke wajib alal kifai? Kifai. Okey, saya bahagikan dulu. Jihad terbahagi kepada pada bahagian dia rupa-rupanya. Jihad terbahagi pada dua. Satu, jihad yang berlaku di tempat lain. Contohnya COVID sekarang ni lah yang berlaku di Sabah kan. Okey, perang lah. Perang yang sedang berlaku di negara Yaman, perang yang berlaku di Iraq dulu-dulu. Satu, di tempat lain. Yang kedua, berlaku di tempat kita. Tempat lain. Di tempat kita. Di sini, di negara kita Malaysia ni. Kalau diri sendiri, Ustaz, tak kira je. Okey, saya nak cerita jihad yang perang ni dulu. Sebab yang Nabi cerita tu jihad perang. Nafsu tu semua orang wajib perang nafsu kan. La budda, tak boleh tidak lah. Tapi ni cerita hukum jihad perang yang sebab dekat Nabi tu dia nak minta izin untuk berperang. Kalau di tempat lain hukumnya wajib apa? Wajib apa kalau tempat lain? Wajib kifayah. Kalau yang ni tempat kita wajib ain. Tak ada siapa pun boleh terlepas. Dah musuh masuk negara kita dah. Takkan kita nak lepas diri lagi? Tak boleh. So dalam kes Nabi tadi orang minta izin, ibu-ibu agaklah yang perang berlaku tu perang di tempat lain ke perang di tempat negara Madinah? Di tempat lain. So bila wajib ain bertemu dengan wajib kifayah, mana lebih tinggi kedudukan? Wajib ain lebih tinggi daripada wajib kifayah. Okey, clear semua? Kat Siti clear? Okey, wajib ain lebih tinggi daripada wajib kifayah. Apabila wajib ain lebih tinggi daripada wajib kifayah, maka adakah kita mesti meminta izin daripada mak ayah untuk berjihad? Apabila wajib ain, yakni berbuat baik pada ibu bapa, lebih tinggi daripada wajib kifayah, iaitu berperang di negara lain, adakah kita mesti minta izin dengan ibu bapa untuk pergi berjihad? Wajib minta izin. Tapi kalau bertembung berbuat baik kepada ibu bapa ialah wajib ain, bertembung dengan jihad yang berlaku di tempat kita yang juga merupakan wajib ain, perlukah kita minta izin daripada ibu ayah untuk berjihad? Jawabnya tak perlu. Sebab benda tu mudarat dah berlaku negara kita dah. Semua orang, ibu ayah, anak-anak kecil, semua yang kena terlibat memainkan peranan masing-masing, ya. Tak ada orang boleh terlepas. Sebab benda tu mudarat yang besar. Itu ialah musuh dah masuk negara kan. Baik. Kena faham sini dulu. Kena faham hukum baru kita clear. Contohnya kita bincangkan, apakah ibadat sunat yang paling tinggi kedudukan? Amalan sunat yang paling tinggi kedudukan apa dia? Solat tahajud. Tahajud. Oh, solat. Kita tak payah kata solat tahajud lah. Kita kata solat je. Bagi kat roh solat. Okey. Sedekah. Kak Ain kata sedekah. Ada yang lain? Ibadah paling utama. Amalan yang paling utama. Amalan sunat yang paling utama. Ada dua jawapan tadi kan. Satu solat, satu sedekah. Jawabnya yang paling utama ialah solat. Solat dulu. Sebab mana solat ni kan dia ibadah yang paling special kan. Baik. Tapi solat dengan menuntut ilmu, mana duduk utama? Menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu duduk utama? Solat sunat bukan solat wajib ni. Kalau solat tak ada ilmu, macam mana nak solat? Sebenarnya Kalau tak ada ilmu, macam mana nak solat? kalau tak ada ilmu macam mana nak solat? Okey. betul. Dengan betul. Tapi dia dah ada ilmu. Saya dah ada ilmu solat sunat. Apa saya heran. Dia dah ada ilmu solat sunat. Dia tahu sekadar 2 rakaat tu. Ilmu untuk Maknanya menuntut ilmu secara umum. Dia dah pandai dah solat sunat. Dah pandai dah Kak Ain. Contohnya mana lebih utama? Solat sunat menuntut ilmu.
Menuntut ilmu Ustaz. Menuntut ilmu lebih utama daripada solat. Solat sunat. Solat wajib ke solat sunat? Solat Solat sunat. Menuntut ilmu dulu. Okey, kenapa menuntut ilmu lebih utama? Dia wajib. Sebab kalau tak ada ilmu, amalan tu Dia fardu ain. Betul. terlah. Okey, saya dengan point tadi. Ikut kaedah tadi. Sebab Yang kita bincang bla 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 tadi. Untuk ilmu wajib. Yes, saya tak dengar jawapan tu. Itu jawapan yang paling tepat. Bukannya kita nak cerita yang paling utama. Itu macam-macam kita boleh keluarkan hikmah kan. Menuntut ilmu ni sunat hukumnya. Yang menuntut ilmu adalah wajib. Cuma wajib tu dah ada tengoklah. Wajib ain dengan wajib kifayah. Ada orang dia tak pandai baca Quran, maka wajib ain dah untuk dia belajar baca Quran. Tapi ilmu macam ni sekarang ni, dia wajib ain ke wajib kifayah? Belajar hadis. Wajib kifayah. Wajib kifayah. Boleh tak benda sunat lawan dengan wajib kifayah? Tak boleh. Tak boleh. So menuntut ilmu lebih tinggi daripada solatus sunnah. Baik, boleh? Ya. Saya cerita benda yang lebih praktikal. Kak Ain dah bangun pada pukul 4.45 pagi. Aduh, saya pula 5.45 bangun dah subuh dah. Okey, Kak Ain bangun di 4.45 pagi. Mana lebih utama Kak Ain? Solat sunat ke menuntut ilmu? Tadi Kak Ain dah sebut dah, menuntut ilmu lebih utama daripada solat. Sebab menuntut ilmu wajib, sedangkan solat sunat. Sekarang ni Kak Ain bangun, Kak Ain nak dengar YouTube menuntut ilmu ke, nak baca buku tuntut ilmu ke, Kak Ain nak solat sunat? Solat sunat. Solat sunat pula. Tahajud. Kenapa pula kata yang menuntut ilmu lebih tinggi Sebab kedudukan? waktu tu yang paling afdal untuk solat sunat tahajud. Oh, ada kaedah yang menarik. Dia melihat kepada situasi pula, iaitu malam ni situasi untuk solat sunat. Okey, ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Terus? Mungkin kalau kita dalam situasi menuntut ilmu, kita sebaik-baiknya kalau contohlah kalau lecturer ke student ke, masa tu dia bangun, dia nak exam ke, menuntut ilmu lagi. Oh, macam ni. Terror lah, serius. Kak Ain dengan Kak Rus punya jawapan saya sangat suka. Kak Rus tengok kepada konteks orang, Kak Ain tengok kepada konteks masa. Jawapannya sangat fleksibel. Sangat fleksibel ya. Kalau konteks orang, kalau lecturer, banyak lagi kertas master dia tak tanda, thesis master PhD belum tanda, maka bangun pukul 4 pagi, 3 pagi, tanda kertas master tu lebih utama. Tetapi jangan langsung meninggalkan solat sunat. Kalau bangun 4 pagi lah, masa dia panjang lagi kan. Buat solat sunat tahajud ringkas 5 minit, solat witir ringkas dalam 3 minit. Lepas tu buatlah kerja tu kan. Ataupun solat witir tu hujung lah. Buatlah kerja lepas tu. Okey. Ataupun kalau dia memang dah tutup ilmu, pagi tadi dah tentu dah ilmu kat rumah Kak Ros. Masa balik pun dah dengar YouTube sikit. Malam memang fokus nak ibadah. Pun betul juga. Maknanya dia dah atur masa dah. Malam masa saya untuk ibadah. Waktu pagi saya tuntut ilmu. Maknanya dia dah pengurusan masa. So jawapannya memang fleksibel. Walaupun benda ni sunat, walaupun benda ni wajib kifayah, tapi dia kena tengok kepada situasi dan suasana tersebut. Siapa orangnya dan apakah keadaannya. Tetapi kalau kita nak jawab pasal umum tanpa melihat pada situasi, tanpa melihat kepada individu, menuntut ilmu lebih tinggi daripada salatus sunnah walaupun namanya tahajud. Itu jawapan umum. Tetapi saya lebih suka kepada jawapan yang melihat kepada situasi dan siapa orang tersebut. Macam yang Kak Ros yang Kak Ain bagi jawapan tadi kan. Macam Ustaz cerita pasal hadis lah kan. Sebab ada setengah hadis jawapan Rasulullah lain. Yes, yang kita bincang lepas lah. Tengok pada orang, siapa orang tu kan. Tengok pada keadaan. Tengok pada keadaan. Contohnya kalau lepas salat mana lebih tinggi? Baca istighfar ke Al-Fatihah? Ada sunat istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mana lebih tinggi, Al-Fatihah ke ataupun Astagfirullah? Astagfirullah 3 kali. Astagfirullah 3 kali sebab tempat dia. Lepas solat tempatnya istighfar dulu dan baca beberapa zikir asas. Lepas tu buatlah nak buat apa pun. Masa tu tempat dia. Mana lebih tinggi kedudukan antara bila kita bangun, panggil apa? Bila kita bangun malam, bagi siapa yang bangun lah, saya tak ya. Bangun 4 pagi tadi, perkara apa yang pertama kena buat? Pertama sekali kena buat Alhamdulillah.
Masya Allah. Tersentuh hati saya, Alhamdulillah. Okey, saya setuju. Alhamdulillah, baca doa. Saya setuju sangat. Merenung muhasabah ikut teguran Aziz. Duduk kat katil tu, renung diri kita dan doa, ya Allah, aku mohon kepadamu, jauhkan aku dari kesempitan akhirat kepada keluasan daripada kesempitan pada mahsyar kepada keluasannya. Okey, muhasabah dululah. Syukur. Okey, saya setuju. Kemudiannya apa? Okey, minum air masak, saya setuju. Kena minum air masak. Bersihkan diri. Bersihkan diri. Lepas tu Solat. solat. Kurang tepat lagi tu. Doa. Mandi sama dengan bersihkan diri. Doa 10 ayat terakhir. Baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Saya setuju, tapi saya nak lengkapkan lagi poin Kak Ros tu. Berdoa. Berdoa Iaitu berdoa. macam Kak Ros ni ataupun puan-puan yang rumah teres ataupun rumah yang landed, rumah flat panjang sikit lah ya. Yang landed, keluar rumah, hirup udara segar, tengok langit. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya? Itu pagi nak keluar rumah seram kan? Buka tingkap je lah. Sama yang buka tingkap tengok intai-intai. Pagi hantu pun dah tidur lah tu. Malaikat yang masuknya. Okay, hirup udara segar. Sebab Nabi begitu. Nabi akan tengok alam. Tapi saya cerita je lah. Saya sembang ya. Saya pun keluar rumah tu subuh. Pergi solat subuh kan. Kalau tu tengok alam. Kalau ikut kesihatan pun tengok bulan. Bermesra dengan matahari dan bulan. Biasanya kita bermesra dengan cahaya matahari kan. Kita tak bermesra dengan cahaya bulan, betul tak? Sebenarnya bermesra dengan bulan. Tengok, itu semuanya memberikan faktor kesihatan kan. So baru cergas. Barulah kita bersihkan diri, gosok gigi sebagainya. Salah. Dah ada dua situ. Tazakkur, ingat, dan tafakkur, fikir, proses tetap. Sebab nak jalan otak dulu ni nak sembahyang ni. Tidak gigi solat, dia tak kuat. Dia punya tenaga dia. Maknanya dia tengok keadaan. Sorry. Dah jauh ke lain Baik. Jadi sesiapa yang berbuat baik kepada ibu bapa, kedudukannya sama dengan orang berjihad. Tetapi sebenarnya hadis ini perlu diperincikan, iaitu ibu bapa yang memerlukan khidmat anak tersebut. Tengok berapa umur mak ayah kamu, cerita jihad tadi lah. Umur baru 55, sihat. Bukan main lagi. Mak pun 50, sihat. Tiba-tiba mak ayah tak bagi anak pergi berjihad. Tak payah, duduk rumah aja. Kaki ayah ni kan. Tak boleh lah begitu. Cerita ni Nabi ni sebenarnya Nabi tahu bahawa mak ayah dia tua, tak ada orang jaga. Kalau dia pergi berjihad, siapa nak jaga mak ayah dia? Tak boleh lah macam tu. Tapi kalau mak ayah sihat lagi, baru umur 50 baru. 50 muda lagi kan, konteks Melayu kan. Yang tua tu 60 lebih. Minta maaf siapa. 65 baru nak agak tua. Tapi kalau ikut Nabi dulu, 65 dah Nabi meninggal umur 63 kan. Baik, insyaAllah kita semua panjang umur dengan penuh barakah dan afiah. Tapi ceritanya 50 tu muda lagi, kuat lagi, tak pencen lagi. Tiba-tiba mak ayah tak bagi anak pergi berjihad. Itu tak boleh, itu tak kena dengan Islam. Yang Nabi kata tu, Nabi tanya, adakah abawan, kamu ada ke mak ayah? Yakni mak ayah yang dah tua, yang dah tak larat. Kalau tak tua pun yang sakit. Yang sakit, yang lumpuh ke, ataupun yang ada keuzuran ke. Atau sekarang ni mak ayah yang kena dialisis 3 kali seminggu, nak kena bawa pula ke sana ya. Tak ada orang jaga mak ayah. So anak tak boleh dah pergi berjihad meninggalkan mak ayah. Kena jaga mak ayah. Tapi kalau mak ayah sihat, anak kena pergi berjihad. Dia minta izin je sebagai adab. Mak, ayah, saya nak pergi berjihad. Mak ayah pun bagi kebenaran. Dia pun pergi. Gitu. Tapi kalau mak ayah tu tak sihat, jaga mak ayah lebih utama daripada segala-galanya. Apapun yang melibatkan pengurusan. Ceritanya urus diri sendiri, kita tahu keadaan diri kita kan. Tapi bagi siapa yang jaga mak ayah yang sakit, maka pahalanya sebanding dengan pahala orang berjihad. Baik. Ibu-ibu sekalian, tahu ke ada seorang sahabat Nabi tu, dia tidak terlibat dalam perang Badar, tapi dia dianggap sebagai ahli Badar. Ahli Badar ni dia level tinggi. Ahli Badar ni kata Nabi, buatlah apa sahaja yang kamu suka, dosa kamu diampuni oleh Allah. Artinya ahli Badar memang tak suka buat dosa, dan mereka dijamin syurga dah ahli Badar.
Tapi ada seorang sahabat Nabi ni, dia tidak pergi berjihad di perang Badar, tapi dia dianggap ahlu Badar. Siapa? Orang kita. Uwais tak? Uwais bukan sahabat Nabi. Mungkin Nahis. Tak. Uwais ni panggil Al-Mukhadramun. Orang yang sempat zaman Nabi, beriman pada Nabi tapi tak jumpa Nabi. Sahabat ni mesti dia jumpa Nabi. Dan beriman masa Nabi masih hidup. Baik. Siapa sahabat Nabi tu? Us apa? Sahabat Nabi? Osman tu siapa dengan Nabi? Menantu Nabi. Nabi. Okey, masa tu Osman kahwin dengan siapa? Osman kahwin dengan Rukaya. Ruqayyah. Ada nama Ruqayyah kat sini? Tak ada. Tak ada nama Ruqayyah. Kita biasa sebut Ruqayyah lah kan? Ejaan Ruqayyah, sebenarnya Ruqayyah. Walaupun ejaannya Ruqayyah, dipanggil Ruqayyah. Nama sangat cantik. Ruqayyah artinya orang yang lembut, orang yang berhati lembut. Masa perang Badar berlaku, anak Nabi ni gering. Anak Nabi sakit teruk. Jadi Ruqayyah ni satu dia anak Nabi. Yang kedua, dia ialah isteri Sayyidina Osman. So Nabi kata, kamu tidak boleh, Nabi tak bagi Osman terlibat dalam perang Badar. Nabi minta Osman duduk rumah jaga Ruqayyah. Jaga Ruqayyah berarti menjaga isteri sendiri. Jaga Ruqayyah berarti menjaga puteri Rasulullah SAW, yakni ketua negara Madinah. So Osman tak terlibat dalam perang Badar, walaupun dia kepingin nak pergi terlibat dalam Badar. Dia jaga isterinya Ruqayyah, dan ternyata kemudiannya Ruqayyah meninggal dunia radhiyallahu anha. Jadi walaupun Osman jaga Ruqayyah, tapi martabatnya sama dengan orang pergi berjihad pada jalan Allah. Sama pahala, kerana ia adalah perintah Nabi SAW. Tapi kalau isteri demam, macam mana? Isteri demam je, pergi berjihad ke jaga isteri yang demam? Jihad nak demam je, semua orang demam. Demam tu bagus ke tak bagus? Bagus, meningkatkan antibody. Tak, bukannya benda yang tak elok. Demam ni anugerah Allah kan. Demam pening kepala, tak payah nak pergi berjihad. Tak boleh lah macam tu. Demam je, selesema je. Ini kawan ni, Ruqayyah radhiyallahu anha, memang sakit teruk dan kemudian memang meninggal pun. So dia mentaati perintah Nabi untuk jaga isteri, dan dia berbakti kepada isteri dia, menyantuni isteri, maka pahalanya sama dengan orang berjihad pada jalan Allah. Sama, 100% sama. Tak ada kurang sikit pun. Jadi ini kelebihan. Maknanya ceritanya Nabi suruh kita mengurus kehidupan yang betul. Jihad juga, tapi macam mana dengan keluarga dan sebagainya kan. Dia kena pengurusan hidup betul. Mak ayah macam mana ya? Allah Allah. Itu ada poin ketiga yang berbakti kepada ibu bapa yang hukumnya wajib ain, didahulukan daripada jihad yang bertaraf wajib. Poin nombor 1. Sekiranya kita bersungguh-sungguh dalam berbuat baik albir dan belas dan ihsan terhadap ibu bapa, maka menyamai kedudukan jihad menentang musuh. Itu keterangan Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Okay, so ada perbincangan? Sila. Kak Ain nak sebut apa-apa? Maknanya dalam banyak hal tu Ustaz, kadang-kadang kita pun tak boleh nak decide kan, nak buat keputusan apa yang kita perlu buat lah dalam satu permasalahan hati-hatian kan. Jadi maknanya kita kena, memang betul lah, kita kena menuntut ilmu lah kan dalam sini. Sebab kisahlah kalau ada satu benda yang kita nak decide tu, kita tak tahu yang ni lebih penting ke, yang ni lebih penting ke, macam mana kan. Betul. Dipanggil benda ni, Kak Ain dan ibu-ibu sekalian, benda ni banyak yang muhim. Apa maksud muhim? Penting. Tapi ada satu benda yang lebih tinggi daripada muhim. Namanya aham. Ahammu, yakni benda yang lebih penting daripada muhim. Banyak benda yang penting, tapi nak tak nak kita kena ambil benda yang lebih penting. Al-ahammu minal muhim. Benda yang terpenting daripada sekalian benda yang penting. Daripada sekalian benda yang penting tu, apa benda yang paling penting? Baik. Contohnya, kita tanya,
Kita nak puasa ke? Kak Ros kita soalan itu. Pasal puasa dengan pergi walimah. Lupa dah. Ada walimah. Ya, Kak Nas tanya. Walimah jatuh pada 10 Muharram. 10 Muharram ni saya nak puasa tak? Saya nak puasa kan? Okey, 10 Muharram saya nak puasa. Tapi dalam masa yang sama, anak saudara kita, bukan orang lain ni, anak saudara kita. Dan anak saudara kita tu duduk dekat-dekat rumah kita je, bukan duduk jauh. Kalau sini ni mungkin duduk di apa nama, Sungai Buloh, mungkin duduk saudara anak utama, dekat je kan saudara utama sini kan. Jadi sebelum Muharram kita nak puasa sunat ke ataupun walimah, nak makan kenduri? Okey, saya tanya dulu. Puasa penting tak? Muhim tak? Penting. Pergi walimah muhim tak? Penting. Muhim kan? Penting kan? So, nak makan ke nak puasa pada hari tu? Saya nak Kak Ros dah ada jawapan ke? Tu dia dulu Nak puasa ke nak makan? Okey je lah, tak payah makan. Apa? Buat yang wajib lah, dan kenduri tak payah makan. Tak payah makan. Oh, Buat Yang wajib tu walimah. yang wajib walimah. Maksudnya tak ada puasa lah. Macam mana? Bagi meraihkan anak saudara tak payah puasa. Sebab meraihkan anak saudara tak payah puasa. Nanti orang tanya pula kenapa tak meraihkan sunnah Nabi kan? Kalau saya pergi walimah tu, yang sama kita boleh je puasa. Boleh puasa, tak payah makan lah. Sama dengan Anis punya, duduk tengok makanan sedap. Masa ni itu option lah. Kalau Ambil dah bungkus orang. ada orang buat kan. Oh, bungkus lah. Ya. Donat Anis saya tu sedap sangat. Hampir saya habiskan yang kereta. Tapi kalau bukan saya memusuhi gula sekarang ni, saya order lagi. Nak diet punya pasal. Okey, walimah. Okey, saya cerita dulu yang Kak sebut walimah wajib. Walimah wajib kepada ibu bapa pengantin. Artinya aulim walau bisya, sediakan makan walaupun dengan seekor kambing. Mereka wajib buat walimah. Kita tak wajib buat walimah. Okey, kita faham kata walimah dulu. Bukan kita wajib attend. Wajib okey, okey tunggu dulu Memenuhi jemputan buat masa walimatul urus. Okey, cuba tengok kata walimatul urus Walimah penyatuan. Walimah artinya penyatuan. Al-urus artinya pengantin. Majlis penyatuan pengantin. Kita wajib tak attend majlis walimatul urus? Wajib jika ada jika. Satu dimaklumkan awal, bukannya esok nak kahwin baru maklum. Lupa bagi tahu esok. Allah, saya dah rancang dah. Esok lagi buat apa, nak buat apa, baru jemput. Tak boleh lah. Wajib jika dah dijemput dari awal dan duduk kawasan berdekatan dengan kita. Kalau Perak, kata wajib, Allah jauh. Letih lah kita wajib kan. Video call je lah jawabnya. Jadi jawabnya wajib tu jika dekat dan dimaklumkan awal, kita tak ada masalah pun nak datang. Kita tak ada masalah pun datang. Tetapi wajibkah kita makan? Maka ada ulama kata wajib makan walaupun sedikit. Tapi ada ulama kata tak wajib pun makan. Yang penting pergi. Maka yang terbaik ialah puasa, pergi, bungkus. Sama satu lagi, bungkus. Jadi itu jawapan terbaik, betul yang disebutkan tadi. Okay. Maaf, makcik puasa hari ni. So makcik doakan barakallahu lakum, barakalaikum. Duduklah sembang-sembang. Takkanlah kita yang dah tua-tua ni keluar video lagi tengok orang makan. Kita dah biasa dah kan puasa. Ibu-ibu biasa dah puasa sunat. Saya tak lah. Tapi takkanlah kita ni pun tak tahan tengok orang makan. Biasa je lah, tahan je kan. Tapi nak juga bungkus tu sebab ada lah satu dua makanan kita seronok tu kan. Bungkus makanlah masa berbuka puasa. So ini saya nak cerita pengurusan ibadah. Bukannya kita walimah ni wajib makan ni, so kita pun happy sebab tak terlalu puasa. Tak boleh lah puasa, nak ambil dia dua. Puasa pun kita puasa, attend pun kita attend. Makan, bukan nak makan, cuma makan waktu maghrib nanti. Kita menangguhkan makan tu. Baik. Okey, yang kedua, siapa nak baca hadis? Volunteer. Nak suka Ana tak buat siap mata. Kak Siti silakan.
Kak Siti tak payah baca sanad-sanad tu, Kak Siti ambil baris kedua tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi inna wasallam. min akbaril kabair ay jal'ana rajulu walidayhi qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi qala yasubur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu umma. Okey, baik. Hadis ni pun daripada orang yang sama ya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Okey. Minta seorang Anis baca dia punya terjemahan. Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam bersabda, sesungguhnya antara dosa paling besar ialah seorang melaknat ibu bapanya sendiri. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang boleh melaknat ibu bapa mereka sendiri? Rasulullah menjelaskan, seseorang mencela bapa orang lain, lalu orang itu malas dengan mencela bapa dan ibu orang itu. Al-Bukhari kitab Al-Adab la yasubbu ar-rajulu walidayhi. Okey, larangan mencela ibu bapa sendiri yang mengelirukan sahabat. Ada kau orang cela maknya sendiri kan? Jawabnya iaitu kita cela bapa orang lain, menyebabkan orang lain pun cela balik mak dan ayah kita. Contohnya apa dia kata? Minta Tumpullah air lah pun Contohlah kepala bapak kau balas baik, kita anggap benda tu biasa kan. Tapi bagi orang yang beriman, dia tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak elok. Okey, baik. Poin yang pertama ialah jika kita menjadi penyebab ibu bapa kita dicela pun dianggap dosa besar, apalagi kalau kita sendiri mencela. Tadi kita jadi penyebab je. Kita cela bapa orang lain, dia pun balas balik, dia cela balik ayah dan mak kita. Yang itu dosa besar. Tapi sekarang ni apa lagi kalau kita sendiri mencela mak ayah kita? Lagilah dosa besar ya. Berganda-ganda. Okay. Dosa besar dalam bahasa Arab panggil apa? Kita bincang situ dulu Dosa besar panggil apa? Dosa kecil panggil apa? Dosa kecil panggil saghirah. Dosa besar kabirah. Kata inna min akbaril kabair. Okey, kabair dekat ni. Saya cerita di bahasa Arab sikit je. Kabirah dosa besar. Kalau kabair dia jamak. Jamaknya pun nama plural. Dosa besar. Ini satu dosa besar, ini dosa besar. Tapi dalam hadis tadi Nabi nak cerita pasal apa? Nabi nak cerita yang ni ke Nabi nak cerita yang ni? Nabi nak cerita min akbari al-kabair, antara sebesar-besar dosa besar. Dalam dosa besar tu sebesar-besar dosa besar. Besar lagi lah. Antara sebesar-besar dosa besar. Okey, dosa yang paling besar nombor satu apa dia? Mensyirikkan Allah. Betul, mensyirikkan Allah. Yang kedua, Dosa bagi ibu bapa. yes, derhaka kepada ibu bapa, uququl walidain. Sebab ibu bapa masdarul hayah, punca kita hidup. Nombor satunya Allah lah punca kita hidup kan. Tapi adakah kita hidup tiba-tiba lahir kat sini? Mesti melalui mak ayah juga macam mana pun. So kedudukan mak ayah ni dia ada persamaan dengan Tuhan. Bukan mak ayah itu Tuhan, ada persamaan dari sudut punca kehidupan. Punca kita boleh hidup masa kita baby dulu kan. So kalau uququl walidain, dosa kedua terbesar. Mana besar? Dosa yang derhaka pada ibu bapa ke sihir? Dosa pada ibu bapa lah. Saya dah sebutkan tadi nombor 2 kan. Sihir maksudnya. Sihir tak semestinya syirik. Sihir tak semestinya syirik. Ada je orang pergi solat tapi sihir juga. Tapi sebab dia nafsu je sihir ni. Ada tak sihir yang kalau sihir tu memang syirik, dia masuk dalam bab syirik. Tapi sihir ni tak semestinya syirik.
Fitnah orang dengan ni derhaka pada ibu bapa, mana lebih besar dosa? Fitnah orang dengan derhaka kepada ibu bapa. Mesti derhaka ibu bapa dulu besar. Tapi bukan bermakna fitnah orang tu kecil. Tak besar juga. Cuma besar derhaka ibu bapa lagi. Biasanya orang derhaka pada ibu bapa ni baik ke jahat? Confirm banyak lagi perangai buruk dia ada. Dia tak boleh. Dia derhaka pada ibu bapa tapi baik dia cakap lemah lembut. Tak adanya. Itu semua personal. Panggil apa? Hanya dalam media. Media kan banyak menipu kan. Kita tengok dalam media ni bahagianya orang tu, alah media je. Dia cakap tengok media tu baik, dia cakap dengan suami dia lemah lembut je. Media dia bekal kita juga. Tengok muka saya, tengok ramai orang perempuan dalam ni kan, internet sama Facebook comelnya. Saya pelik, lucu orang secomel ni. Nah, saya tak tahu boleh setting jadi nampak cantik apa cerita tu. Saya pelik kenapa terlalu ramai orang terlalu comel. Saya pun pelik. Rupanya filter apa benda nama. Tengok-tengok make up, bukan muka asli lagi kan. Muka asli dah teruk sangat dah. Jadi kita nak yang asli, bukannya tipu-tipuan media sebagainya kan. Baik. Okey, satu. Apa beza antara dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar. Macam mana apa beza dosa besar dan dosa kecil ya? Buang sampah merata-rata daripada cermin kereta, dosa besar atau dosa kecil? Tahu pula dosa kecil Okey, kita cakap tak jaga percakapan, cakap tak elok, contoh-contoh lah saya minta maaf saya sebut. Sial lah kau ni. Okey, dosa besar ke dosa kecil? Besar. Dia kata besar dosa kecil kan. Okey, so macam mana apa beza antara dosa besar dan dosa kecil Dosa besar memang tak diampunkan. Macam mana nak tahu diampunkan ke tak diampunkan? Dosa besar Sebab semua dosa boleh diampunkan, malaikat dia syirik. melibati orang lain. Melibatkan orang, itu konteks lain pula. Melibatkan orang lain, konteks lain pula. Dia boleh jadi melibatkan orang lain itu dosa kecil, boleh jadi dosa besar. Dosa besar, ya betul, dosa besar perlu bertaubat. Tapi macam mana kita nak bezakan yang dosa ni aku perlu bertaubat atau tak Dosa kecil Macam mana? dihapuskan dengan wuduk. Dosa kecil dihapuskan dengan Saya setuju, dosa kecil boleh dihapuskan amal kebaikan. Dosa besar boleh dihapuskan dengan taubat. Tapi macam mana kita nak pastikan ini dosa kecil je ni? Ambil wuduk, settle lah. Macam mana kita nak tahu tu? So sebenarnya jawapan yang paling tepat ialah tidak ada keterangan pun daripada Nabi ataupun Allah apa dosa besar, dosa kecil. Menyebabkan ulama berkhilaf. Ada ulama menyatakan dosa besar ni dosa yang dijanjikan azabnya pedih dalam Al-Quran dan hadis. Dosa kecil pula yang tak dijanjikan apa-apa dalam Quran dan hadis, itu dah dosa kecil. So cakap sial ke apa tu, dosa kecil, ya, dosa kecil. Tapi kalau hari-hari buat dosa kecil pun jadi dosa besar kan? Dia ada dosa kecil tu kalau hari-hari lama baru jadi dosa besar. Ada yang beberapa hari dah jadi dosa besar. Dia tengok, maknanya dia dah ada tahap dia tu. Payah kita nak cerita. Dosa kecil pun ada tahap dia, dosa besar pun ada tahap dia. So benda ni benda yang pening. Yang tak peningnya jangan buat dosa. Dia tak pening lah kan. Kena buat satu kelas bab syarah pasal bab dosa ni. Tak pasal saya. Saya pun ada dosa kan. Baik. Terima kasih atas cadangan tu. Nanti kita bincang. Saya teruskan ni. Ibn Battal mengajar kita hadis ini. Ibn Battal menyatakan hadis ini mengajar kita tentang Sadduz Zari'ah. Dia panggil Sadduz Zari'ah. Nampak kejurusan hadis saya ni? Masa saya best menulis ni. Kalau besar sangat kan, ambil lah nak besar sangat. Nampak dah? Satu Sadduz Zari'ah, satu Sadduz Zara'i'. Sama je. Zari'ah tu singular, ni plural. Tu je lah. Kata nama ganteng. Cikgu tak datang ni. Cikgu Salihah tak datang. Okey, apa singular dalam bahasa Melayu? Kata singular. Kalau plural kata nama ganda kan? Kata nama ganda.
Majmuk. Bukan kan? Tak kalau Ustaz kata tadi Kan singular, kata nama tak ada. Yang banyak panggil apa bahasa Melayu ni? Kan ada. Biarlah. Okey, ni sikit. Ni satu zari'ah, ni banyak zari'ah. Sampai macam ni lah. Ni satu dosa besar, ni banyak dosa besar. Ni satu zari'ah, ni banyak zari'ah. Banyak zari'ah dipanggil zara'i'. Macam ni kabirah, kabair. Zari'ah, zara'i'. Zara'i', kabair. Okey, apa dia zari'ah? Tak cerita lagi. Sad apa sad? Waja'alna min baini aydihim, sambung, saddan. Wa min khalfihim saddan. Sambung lagi. Farshaynahum. Bukan ke ni ayat yang Anis biasa baca bila ada polis roadblock kat depan? Tak ada. Sebab ada lesen dari awal lagi. Ya, orang tak ada lesen waja'alna min baini aydihim. Ada polis. Takut tak sama. Sebab nampak dinding je. Dinding kat depan, dinding kat belakang. Terlupa nak saman kawan tu. Okey, baik. Saya dah pernah sekali kawan naik kereta tak ada rotek. Habis doa baca. Ayat tu ulang-ulang. Kena sama juga. Saya memang tak ada lesen lah masa tu kan. Tak jadi. Tapi kawan saya seorang tu, saya ada satu doa. Dia nak masuk mahkamah. Dia, alah, mahkamah sebab saya cita-cita kita lah, budak muda demonstrasi lah apa kan, kena masuk mahkamah lah. Orang baik lah ceritanya. Saya pun esok dia masuk mahkamah, saya call maghrib, saya pun cerita pada dia amalkan doa ni. Dia pun amal. Dia masuk mahkamah satu kes tu, dia banyak kes. Satu kes tu tak jatuh-jatuh hukum. Tangguh tu letih lah nak masuk mahkamah kali kan. Esoknya dia dah amal, esoknya lepas. Hakim tu siap gelak-gelak dengan dia ni. Guru Quran ni masuk dan lokap. Siapa nak mengajar Quran, denda je lah. Denda berapa ribu, semua yang kawan dia settle. Sejak hari tu dah amal doa tu. Sebulan kemudian dia jumpa saya. Dia jumpa, dia nak sembang pasal doa tu lah. Lepas tu dia tak ada lesen motor, lesen kereta dah ada. Dia dari Damansara mengajar di Bukit Antarabangsa. Selalu polis buat roadblock. Asal roadblock je dia baca doa tu. Selamat. Dia salah guna doa saya tu. Saya tak ajar untuk lepas pada polis. Saya nak ada tenang jiwa. Tapi mungkin polis pun tenang tengok dia. Gila. Sama macam tu je. Okey, start ini dinding, penghalang. Zari'ah, jalan menuju ke arah sesuatu. Okey, saya ulang. Zari'ah berarti jalan menuju ke arah sesuatu. Dalam kes ini, sesuatu yang buruk. Jalan menuju ke arah sesuatu yang buruk. Saddu zari'ah menghalang daripada sampai ke jalan yang buruk. Contohnya, apakah zari'ah yang ada di jalan raya? Zari'ah yang ada di jalan raya apa dia? Contoh, saddu zari'ah. Apakah contoh sad yang ada di jalan raya? Highway ke? Halangan? Okey, kon tu setuju. Supaya kita tak masuk jalan yang lain. Lagi apa lagi? Papan tanda. Tu satu zari'ah lah tu. Jalan lincir pula, jalan licin. Dia buat jalan macam tu kan. Boleh hati-hati. Ada nombor melintas. Jadi papan tanda yang tunjuk ada nombor melintas tu, itulah sadu zari'ah. Clear ibu-ibu? Sadu zari'ah ni penghalang daripada sampai keburukan. So macam mana kita nak menghalang daripada berlakunya judi? Untuk menghalang daripada berlakunya judi, kita kena buat start dia. Penghalang dia. Macam mana kita nak menghalang daripada seseorang yang cuba judi? Mungkin kena sediakan ruang pekerjaan yang lebih luas supaya orang tak fikir pasal judi lagi. Mungkin kena sediakan hukuman yang lebih tegas supaya orang nak berjudi pun fikir banyak kali. Pisah. Bila kahwin, ibu-ibu kahwin zaman-zaman ni saya tak tahulah, tapi mungkin Anis lah. Anis kahwin dulu, ingat tak apa yang perlu satu zari'ah yang suami kena buat masa tu? Yang Nabi, zaman Nabi tak ada. Tapi sekarang ni suami kena buat. Menantu-menantu nanti pun ibu-ibu kena buat benda tu. Ujian syahidi. Setuju? Lagi antaranya bila akad nikah tu apa dia kena buat? Taklid. Zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tak ada taklid. Zaman kita pun ada. Ada. Zaman Kain dah ada.
Haji Jamal baca lah taklik tu. Kalau saya tinggalkan tu kan. Kalau saya tinggalkan sama 4 bulan tanpa khabar berita, maka boleh jatuh tak satu. Dah ada lama dah. Tapi kena bayar RM2 ke berapa ringgit tu kan bila buat laporan tu. Itulah satu zariah. Itu zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tak buat. Tapi dibuat kerana ramai suami yang mengabaikan isteri. So, dia ada taklik. Kan isteri pun kena tambah taklik. Zaman bila? Zaman sahabat ke? Tak tahulah. Zaman sekarang kot, undang-undang Malaysia kot. Bahkan ada kawan saya tambah taklik, kalau suami dia kahwin 2 maka jatuh. Tak ada. Oh, memang radikal dia. Tak apa, itu mana kalau suami dia setuju, tak apalah. Baik. Boleh ke dalam Islam Ustaz? Boleh sebab dia undang-undang melindung. Undang-undang untuk melindungi. Tapi dalam Islam kan dibenarkan poligami. isteri suami Oh, yang kes poligami tu. Kalau ada secara undang-undang saya tak tahulah, mungkin boleh lah kot. Tapi kalau suami setuju, dari awal boleh sebab suami setuju, itu dipanggil perjanjian. Perjanjian tak apa, walaupun perjanjian tu tidak sama dengan kaedah umum dalam Islam pun. Maknanya Itu dia perjanjian. antara dua pihak dia okey lah ya? Okey lah, perjanjian. Contohnya, kita boleh tak pergi melawat, boleh tak kita pergi ke Sabah? Boleh kan? Tapi kalau kita buat perjanjian tak nak pergi Sabah, boleh tak? Kita buat perjanjian, kita jangan pergi ke Sabah dalam setahun ni. Boleh tak? Boleh je kan? Pergi Sabah hukumnya harus. Boleh je kita pergi Sabah, tapi kita buat perjanjian suami isteri, kita tak tahu pergi Sabah dalam setahun ni. Boleh tak buat perjanjian macam tu? Boleh, tak ada masalah. Saya nak cerita point dia, boleh buat perjanjian walaupun dalam perkara yang dibolehkan dalam syariat. Baik. Jadi satu zariahnya, apa dia dalam hadis ni? Jangan cela ibu bapa orang lain. Nanti orang cela ibu bapa kita. Itu cara satu zariah. Begitu juga dalam dakwah, jangan mengata buruk agama lain. Nanti orang mengata agama kita. So nak dakwah elok. Jangan kita kata buruk pada agama lain. Tapi kita cuba cari apa persamaan, apa nilai yang boleh ditunjukkan, dan kemudiannya swing dia kan. Jadi ini hadis ni mengajar kita satu zariah. Jadi contohnya, boleh tak bertunang dalam majlis yang besar-besar? Boleh. Anak nak bertunang, itu pun masuk dalam Facebook, Twitter, Insta, apa benda tu, jemput. Kalau orang tamu kita jemput, majlis pertunangan anak. Boleh tak boleh? Boleh fitnah lah juga. Tak boleh. Sebab tunang kena sir, rahsia. Rahsia sangat ke? Taklah sampai rahsia belak sangat, tapi tak cerita pada orang. Kecil-kecil je, keluarga kita je. Nikah kena Nikah dia bukan kena besarkan, dia kena iklankan, umumkan. Maknanya jemput 200 orang je, tak ada bajet ni. Masa Covid tak apalah kan. Selamat, Kak Syida dah selamat dah. Masa Covid. Tapi ceritanya kita tak ada duit, tak ada bajet. 200 orang kita nak panggil. Kita pun kita kira RM10 seorang. Dari 200 dari RM2,000. Okey lah, RM2,000. Okey, tapi kita iklankanlah kat Facebook anak saya dah kahwin ni. Orang pun tahu. Dan tak perlu semua orang tahu. Orang terdekat je. Kalau entah siapa-siapa nak kahwin, duduk di tempat-tempat lain, di Bukit Beruntung orang nak kahwin, perlu ke kita tahu dia kahwin? Tak perlu. Perlu tahu tu supaya orang tak mengata jalan dengan anak dara mana ni. Orang tahu dia dah kahwin. Ustaz, kalau orang tunangkan anak dia umumkan dekat FFB, hukumnya apa? Makruh. Tak haram dah. Sebab kita kena diam. Sebab apa? Nanti tengok putus tunang, tak jadi. Apa perasaan anak kita? Dah tanggung malu dah. Di samping mungkin orang kata, minta maaf ya, mulut-mulut jahat, bekas kena orang. Kata. So, jadi menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah, menutup ruang anak kita untuk mendapat pasangan baru yang lebih baik. Sebab kita mana tahu tunang dia baik tak baik masa tu kan. So diam. Apalagi bila dah tunang tu kadang-kadang mari je benda yang kacau. Dia bila kita jauh, dia nak kena dekat. Saya takkan dekat-dekat dah. Bila dah dekat, dia suruh jauh pula. Maknanya belum kahwin, dia suruh kita dating. Bila dah kahwin, ada ke suami isteri duduk dating lagi kat taman bunga kahwin? Tak ada. Semangat tu, dia punya kemanisan tu hilang. Melainkan orang beriman, dia mewujudkan kemanisan tersebut. Sebab manis tu sebenarnya wujud disebabkan bisikan syaitan. Duduk jalan, dua orang tu seronok sangat.
Saya pun fikir, yalah Ruby tak dating dulu kan. Tapi benda dah lepas. Sabar. Dating kat syurga lah nanti. Tak ada peluang dating lah Kak Ain kitanya. Ke Kak Ain dating dulu. Saja kurang. Tak payah jawab. Saja kurang. Zaman-zaman dulu kan. Pension lah. Zaman dulu mak saya pun pakai scarf dia sekarang agama. Ibu pakai scarf je kot dulu. Kak Siti pakai tudung penuh lah kan dulu. Masa muda. Pengakuan ikhlas Kak Siti. Tak boleh jawab pun Kak Siti saja je kurang. Zaman dulu kan. Tak apa, zaman dulu ukuran dosa pahala berbeza dengan zaman sekarang. Yang ilmu zaman kita tak ada ilmu berbeza dengan zaman orang ada ilmu. Dulu sekolah memang pakai skirt Ustaz. Dulu sekolah-sekolah rendah kan pakai skirt kan. Zaman Kak pun macam tu lagi. Zaman bila tu? Tahun berapa tu? Kan? Ya. Okey, zaman saya tak ada dah. Zaman saya soleh-solehah belaka lah. Okey, ada beberapa pengajaran yang digariskan oleh Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah. Beliau terkenal sebagai Syekh Ibn Abi Hamzah. Satu hadis ini merupakan dalil besarnya kedudukan ibu bapa. Hadis ini menunjukkan bahawa seseorang akan membalas semula perbuatan kita sama dengan apa yang kita buat pada orang. So jangan buatlah ceritanya. Murid perlu bertanyakan guru jika tak faham. Kan tu Nabi sebut sebesar-besar dosa besar ialah seseorang melaknat ibu bapa dia. Sahabat pun tanya, macam mana orang boleh laknat ibu bapa sendiri? Tak pernah jumpa pun. Oh rupanya kalau kita cela mak ayah orang sahabat bertanya, tak faham kena tanya. So kan ada cerita, jangan tanya nanti kurang iman. Guru tasawuf, jangan tanya apa yang guru sebut, kena terima je. Tak betul. Orang awam tak perlu tanya dalil-dalil ni. Apa yang guru sebut, buat je. Ada tak orang mengajar macam tu? Saya difahamkan ada. Ada lagi. Memang kalau kat kampus saya adalah orang awam, bahkan dalam radio IKIM pun saya dengar, orang awam tak perlu bertanyakan tentang dalil. Dengar je apa guru sebut, ikut. Persoalannya yang guru sebut tu betul tak betul? Guru tu siapa? Apa taraf guru yang kita nak terima, apa taraf guru yang kita tak boleh terima. Jadi ini membandingkan. Sebenarnya guru tu tak tahu dalil, so dia pun gunalah hujah tu. Jangan tanya dalil, cakap je lah tak tahu kan. Hadis ini menjadi dalil bahawa dosa besar itu memang wujud. Dosa besar memang wujud. Dosa kecil wujud, dosa besar pun wujud. Dosa yang paling besar di antara dosa besar pun wujud. Baik, itu pengajaran yang disebutkan oleh Ibn Abi Hamzah. Ya. Baik, boleh tak zikir-zikir menghapuskan dosa-dosa besar? Okay, saya cerita balik. Dosa kecil terhapus dengan amal kebaikan kan? Sebarang amal kebaikan. Bercakap lemah lembut dengan ibu bapa, tanya khabar mak ayah. Hapus dah sikit dosa kecil. Kak terus sediakan air, biasakan air, sediakan air. Hapus dah sikit dosa kecil. Yang menuntut ilmu pada hari ni, dah berapa persen dosa kecil dapat dihapuskan? Menyantuni alam, sama ada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, menjaga kebersihan, hapus dosa kecil kan? Okay, amal kebajikan. Berwuduk yang Kak Ros sebut, solat sunat, apatah lagi. Dosa besar terhapus dengan taubat. Sakit tak? Sakit tu dosa kecil lah kalau kita sabar. Kalau sakit umur-umur je, itu menambahkan dosa. Sakit ni kalau kita sabar menghapuskan dosa kecil. Okay, dosa besar terhapus dengan taubat. Taubat nasuha. Antara amal zikir, setuju tak? Zikir menghapuskan dosa kecil. Doa menghapuskan dosa kecil. Selawat menghapuskan dosa kecil. Baik. Apakah sajidul istighfar? Penghulu istighfar. Biasa dengar kan? Penghulu istighfar kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Sampailah la yaghfiru dzunuba illa anta. Sajidul istighfar boleh tak menghapuskan dosa kecil? Boleh tak menghapuskan dosa kecil? Boleh. Sajidul istighfar boleh tak menghapuskan dosa besar? Dah tak berani dah dengar sajid tu pening juga sajid ni. Sajidul istighfar boleh tak memadamkan dosa besar? Tak boleh.
Penghulu istighfar ni taubat. Taubat nasihat. Selawat pada Nabi, selawat Ibrahimiyah boleh tak menghapuskan dosa besar? Tak boleh. Dia taubat je. Semua lah zikir ingat. Solat sunat boleh tak menghapuskan dosa besar? Solat tahajud boleh hapus dosa besar? Tak, sebab dalam ada satu permisan dia kata bila kita selalu buat solat tahajud, Allah akan kabulkan permintaan hamba-hamba dia walaupun yang paling Melakukan dosa besar. Okey. besar lah kan. Okey. Solat Kalau kita istighfar, Allah ampunkan dosa. Okey. Kalau kita minta, Allah akan beri. Okey, betul. Tolong orang miskin, bagi bantuan duit pada orang miskin, dapat hapus tak dosa besar? Saya semua dah Ustaz. Tak tahu dah Ustaz. Apa dia? Dah keliru dah. Kalau salah pula tahu. Bagi bantuan pada ibu tunggal, hapus tak dosa besar? 3, kalau cerita lama kata 3 darah pengitan. Gila-gila. 3 darah pengitan boleh tak hapus? Bagi bantuan pada ibu tunggal dan anak yatim, hapus tak dosa besar? Tak hapus. Tak hapus. Okey, saja saya tanya soalan ni kan. Berlaku kekeliruan sebenarnya. Asasnya amal kita menghapuskan dosa kecil. Taubat kita menghapuskan dosa besar. Tapi saya nak tanya ibu sekalian, ada tak orang bertaubat dengan cara memberikan bantuan pada orang miskin? Ada kan? So tadi saya tanya soalan, memberi bantuan pada orang miskin hapus tak dosa besar? Dia bertaubat dan dia buat segala kebaikan. Yes. Sebenarnya yang poin penting ialah apa sahaja bentuk amalan dia asalkan disertai dengan taubat maka menghapuskan dosa besar. Ini definisi yang biasa orang buat. Amal-amal kebaikan menghapuskan dosa kecil, taubat menghapuskan dosa besar. Tapi satu benda yang orang tak jelaskan dengan baik, iaitu apa maksud taubat. Taubat ni ada unsur penyesalan dan tinggalkan benda yang buruk, buat benda yang baik kan? Baik. Tapi adakah taubat itu semata-mata duduk, ya Allah aku menyesal, ya Allah aku berjaya aku tak buat lagi, aku berjaya aku menjadi baik. Adakah begitu? tak. Itu salah satunya lah. Itu hanya salah satu ataupun itu ialah langkah pertama. Sabar. Langkah pertama muhasabah. Tapi dia boleh diterjemahkan, ya Allah aku tahu aku dah buat dosa besar banyak sangat. Aku harap dengan aku bantu ibu tunggal ni bagi bantuan bulanan, engkau ampunkan dosaku. Maknanya itulah cara dia bertaubat. Yang penting dia ada elemen tadi, penyesalan dan tekad untuk meninggalkan maksiat. Walaupun mungkin dia akan ulang balik maksiat dia tu, dia ulang balik tekad dia tu. Sebab payah nak tinggal dosa tu, dia macam orang isap rokok lah. Payah dah nak tinggal rokok tu, sakit. Kena menjahadah. Ustaz, kalau macam kita, okay, kita niat lah nak taubat. Tapi kita kena buat semayang sunat, kita kena solat taubat lalu kan. Buat solat taubat tu tak boleh. Boleh macam tu. Tak semestinya. Tak semestinya. Dia solat sunat taubat tu salah satu dia, tapi tak semestinya. Memperbanyakkan solat sunat pun itu manifestasi taubat. Kan ada seorang wanita pelacur yang bagi bantuan pada anjing tu kan, dia ampuni dosanya. Dosa melacur tu dosa besar kan, tapi dia menyelahkan taubat dengan cara memberikan bantuan kepada binatang tadi. Ataupun satu lagi lelaki Bani Israel. Jadi cerita dia, yang penting ada elemen penyesalan. Ada elemen penyesalan, maka boleh menghapuskan dosa besar. Cara menterjemahkan amalan tu terpulang. So, kalau orang tu derhaka pada ibu bapa, kembali pada hadis tadi, dia pernah mencela ibu bapa dia, dan ibu dia pun meninggal. Dia duduk beradu dengan mak dia, macam-macam benda dia kata pada mak dia. Mak ni yang sekian-sekian ada tanya kata macam-macam lah. Mak dia pun meninggal. Ada peluang lagi tak untuk dosanya diampuni oleh Allah? Mak dah meninggal dah ni. Boleh buat kebaikan untuk boleh. Kebaikan untuk memberi wang dia. Ada peluang. Ada peluang. Ada peluang kedua. Terharu saya dengar cara. Ada peluang Kan ni. sebab kan Allah kata taubat tu sentiasa terbuka kan. Pintu taubat sentiasa terbuka. Okey, betul ya. Ada peluang dan kita kena buat banyak kebaikan dengan niat kepada ibu bapa.
bagi peluang maknanya sedekah saya niat ini untuk mak ayah saya. Apa pun mesti buat kebaikannya wakaf, tapi dia kena ganda lah. Dah lah buat, dia cakap kasar dengan mak, disuruh bagi RM1 je. Tak pandang lah. Tebuslah dosa tu dengan kesungguhan. Kalau tak ada duit tu cerita lain, ya? Tapi kena menyusahkan diri, kena sampai tahap menyusahkan diri. Artinya dia dah buat dosa besar, dia tak boleh kata aku sedekah RM1 pun Allah gandakan pahala. Betul Allah boleh ganda pahala, tapi dia ada di kesungguhan tu, jangan nampak sambil dewa. So dia ada banyak kesalahan dengan mak ayah dia, dia pun kena atur lah mengurus taubat dengan betul. Bukan sekadar dia menyesal je, tak boleh. Lama-lama dia dah jadi kemurungan. Dia ingat dosa tu, dah sekali kemurungan, bukan penyesalan pun. Dah sekali dia tak betul. Tu dah sekali dia bunuh diri lah pun benda tu kan. Tak bermakna hidup macam tu. Menyesal, buat tindakan, mengurus penyesalan. Aku nak buat apa sekarang? Aku dah banyak dosa pada mak ayah aku. Pertama, dia orang kaya. Kalau orang kaya, wakaf. Sebagai contoh, orang tak berapa kaya, dia orang dia ada banyak kebun kat kampung tu. Dia pun wakaf beberapa pokok. Ini pokok wakaf, pokok duku wakaf satu, pokok durian wakaf satu. Siapa nak ambil ini, free je. Kalau tak ambil yang lain pun tak apalah, saya halal je. Maknanya dia kena perbanyakkan benda tu. Ada orang tu dia ada berapa kebun dia tu luas, kebun apa ya, dia dah niat kan, dia kata 2 bahagian ni untuk kera, dia kata. Kera pun serang kawasan tu je, tak serang kawasan lain. Atas minyak suci dia, ni cerita yang real, mak saya bawa cerita. Oh dahsyat, dia memang niat dah untuk kera. Kan Nabi sebut, tanaman tu bila dimakan oleh binatang lain, itu adalah sedekah. Nabi sebut begitu. So, dia mengurus taubat dia dengan cara yang betul, dengan harapan bila bangkit hari akhirat nanti, dia jumpa dengan mak ayah dia, mak, saya dah buat silap banyak, tapi ini saya dah sediakan banyak saham pahala pada mak untuk diberikan pada mak. Mak dia berkata tak apalah, mak dah maafkan, pahala tu ambil pada kamu je. Jadi kita untung, pahala dapat, apa nama mak pun dapat. Ataupun mak kata nak juga sikit, mak nak sikit, kena bagilah sikit, 50% ke 60%. Jadi maknanya dia kan ada bayaran dengan pahala di hari akhirat nanti. So itu perhitungan dengan mak ayah. Jadi insya-Allah kita kalau anak buat salah ni, maafkanlah. Tapi mulut tu jangan mudah maaf. Sikit-sikit salah tak apa, mak maafkan, tak apa mama maafkan. Jangan cepat sangat. Nanti dia pun rendah, mama aku maaf je. Relax tu. Kita tegas dalam hati, maaf, luar tak tunjuk. Supaya itu tarbiyah. Itu tarbiyah. Macam orang hutang lah. Kita sebenarnya nak halal di hutang dia. Kalau dia mati aku halal je. Tapi sebelum mati ni, payahlah dulu. Dah mati aku halal lah. Dia kena gitu, jangan terus halal. Dia dah hutang ramai orang ratus ribu, kita nak halal. Kan tak boleh tu. Kita menggalakkan budaya tak baik. Kita menyuburkan budaya yang kurang adab. So, jangan halal lagi. Tapi kalau dah mati, halal je lah. Nak berkira apa sangat kan. Okey. Sikit lagi sebelum buka persoalan. Kita jangan jadi penyebab berlakunya sembarang kemungkaran. Jangan jadi penyebab. Apa-apalah. Kita contohnya jangan jadi penyebab berlaku kemungkaran. Ni kan orang perempuan muda-muda kan tak elok pakai lawa-lawa sangat pergi ke tempat orang ramai. Nanti banyak mata yang melihat kan. Jangan jadi penyebab benda tu. Jangan kita buat majlis kahwin-kahwin ada lagu-lagu karaoke apa benda. Menyebabkan orang pun menyampah orang. Antara kemungkaran yang berlaku ialah mengumpat. Nama dia ustaz buat majlis karaoke. Orang mengata jangan jadi penyebab kepada kemungkaran berlaku. Kita mesti jadi penyebab suasana yang baik itu. Al-Hasan ya. Hadis ini membuktikan pada kita banyak dosa berpunca daripada lisan. Kadang-kadang tinggi-tinggi suara pada mak, tinggi suara pada ayah kan.